ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati ngurusi Masjid Karya Seberang Batu Ampar, Tuan Cikgu Abdul Jalal, juga yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Sia, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya. Maka pada subuh ini kita dapat bersama-sama sekali lagi di masjid yang mulia dan berkat ini untuk kita sama-sama menunaikan solat subuh berjemaah dan seterusnya kita menambah sedikit ilmu yang berkaitan dengan alam, yang berkaitan dengan kematian dan alam akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita teruskan lagi berkaitan dengan apa yang kita bincangkan beberapa minggu yang lepas berkaitan dengan pandangan seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iaitu anak yang kecil yang meninggal dunia di waktu kecilnya, maka untunglah, berbahagialah ia kerana akan memiliki seekor burung dan burung syurga. Anak yang kecil yang meninggal dunia, yang belum balik, maka beruntunglah dia kerana dia akan memiliki seekor burung, iaitu burung syurga. Kemudian Rasulullah bertanya kepada isterinya, apakah kamu mengetahuinya? Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan syurga dan menciptakan penghuninya. Ia juga menciptakan neraka dan menciptakan penghuninya. Jadi Allah dah menciptakan syurga dan menciptakan neraka, dan Allah dah menentukan penghuni syurga dan penghuni neraka. Penghuni neraka, penghuni syurga dah ditentukan. Dan apabila perkara ini disebutkan, iaitu berkaitan dengan anak tadi yang dikatakan akan beruntung sebab dapat memiliki seekor burung dan burung di syurga. Jadi Rasulullah jawab secara umum. Allah dah tentukan dah. Maksudnya apa yang berlaku akan berlaku pada anak tersebut, itu pun adalah di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang akan berlaku kepada kita di masa yang akan datang ini, sama ada di atas dunia ini ataupun bila kita meninggalkan dunia ini, itu pun dah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila seseorang itu lahir, maka Allah dah tentukan dah. Umurnya, ajalnya, jodohnya, rezekinya, Allah dah tentukan. Sebab itu bila kita pergi kepada perancangan yang berkaitan dengan nak menentukan keluarga atau nak menghadkan keluarga, supaya manusia ini hidup dalam keadaan yang lebih tenang, lebih senang, sebab tak ramai
Maka pada satu masa dulu dianjurkan perancang keluarga, supaya orang makan ubat perancang keluarga dan dapat menghadkan jumlah keluarga dia, dan dengan demikian dia dapat hidup dalam keadaan yang lebih tenang, lebih selesa, kerana tak banyak tanggungan. Tetapi ini bukanlah usaha ataupun kerja manusia yang menentukan. Bila manusia menentukan jumlah-jumlah yang dia nak ada dalam dunia ni, seolah-olah dia nak menjadikan manusia ini ataupun makhluk manusia ini hidup dalam keadaan senang sebab kurang orang. Bukan itu. Sama ada kita senang ataupun susah, ketentuan sudah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya ataupun miskin, Allah dah tentukan. Duduk di padang pasir ke, duduk di tempat yang mewah ke dan sebagainya, itu dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, mereka yang merancang keluarga dahulu, dan merancang keluarga dahulu seperti Singapura, mereka menyesal. Dulu siapa yang lebih pada 2 anak kena tindakan lah. Sekarang ni siapa yang lebih 5 anak dapat pampasan dan sebagainya, dapat lagi. Siapa yang ada anak sampai 5 akan diberi ke berbagai-bagai ganjaran dan sebagainya. Jadi manusia ni tak boleh buat sesuatu yang dia fikir dia dapat menentukan kehidupan dia. Sebenarnya Allah yang menentukan kehidupan kita. Lepas tu Rasulullah tanya kepada isterinya, kau tahu ke yang anak tu akan dapat seekor burung syurga? Sedangkan Allah dah tentukan dah segala-galanya. Baik. Jadi dari hadis ini beliau menyimpulkan bahawa tidak layak iman, Rasulullah telah menyimpulkan bahawa tidak layak iman atau amal salih seseorang ayah dipotong untuk anaknya. Tak layak iman dan amal seseorang bapa dipotong untuk anaknya, untuk diberi pada anak dia lah. Jadi sebanyak mana yang amal dia yang dia lakukan semasa hidup dia, maka dia dapat diberikan kepada anak dia. Jadi ini dapat disimpulkan daripada apa yang disabdakan Rasulullah SAW itu, sebab semuanya Allah dah tentukan. Al-Halimi berpendapat bahawa hadis di atas mungkin boleh saja merupakan penolakan Nabi terhadap pemotongan iman dan amal. Salah seorang ayah untuk anaknya. Jadi amal akan bertambah. Amal akan bertambah ataupun iman kita akan bertambah kalau sekiranya anak kita ataupun kita melakukan amalan tersebut akan bertambah dan dapat dibahagi-bahagikan kepada anak kita. Jadi ini pendapat seorang ulama, dia kata Al-Halimi, dia kata berpendapat bahawa hadis atas mungkin boleh saja merupakan penolakan Nabi terhadap pemotongan iman dan amal salah seorang ayah, amal salih seorang ayah untuk anaknya, tapi juga kemungkinan hadis ini adalah penolakan Rasulullah SAW terhadap pemotongan iman dan amal salah seorang ayah untuk anaknya. Jadi pemotongan amal ataupun penolakan amal seorang ayah untuk anaknya, maka ini ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab segalanya Allah dah tentukan. Karena saat itu belum ada lagi ayat yang turun yang berbicara tentang ayat ini, tapi kemudian setelah itu turunlah ayat berikut, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Jadi orang yang beriman dan anak cucu mereka beriman.
Ini kita kena faham tuan-tuan, ya. Orang-orang yang beriman dahulu datuk nenek kita yang beriman dahulu, ya, yang beramal salih dahulu, dan hari ini kita juga beriman dan beramal salih, maka di akhirat besok kita akan dihubungkan. Walaupun ada ayat Al-Quran menyebutkan, ya, iaitu di hari besok, di hari akhirat, yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun. Sebahagian apa? Pada hari tersebut, hari akhirat, yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun, sebahagian daripada mereka berseteru dengan yang lain. Okay? Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau dibaca ayat ni, hari tersebut di akhirat besok orang semuanya akan berseru kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Mereka akan bersama-sama di hari akhirat besok. Termasuklah juga anak cucu kita, ya. Datuk-datuk nenek moyang kita dahulu yang beramal saleh akan bergabung dengan kita yang beramal saleh, ya. Jadi ini bukanlah bermakna semua ibu datuk nenek moyang kita dahulu, ya, bergabung, kecuali mereka-mereka yang beramal saleh, yang bertakwa akan bergabung dengan kita di akhirat besok. Anak-anak cucu mereka akan bersama-sama, dan di akhirat besok kita akan kenal mereka. Mereka adalah datuk nenek moyang kita yang kita berasal daripada mereka. Jadi di akhirat besok kita akan bertemu dengan datuk nenek moyang kita, ya. Tapi yang beramal saleh lah, yang tak beramal saleh, maknanya tak bertakwa, kita tidak akan bertemu. Kita akan digabungkan besok dengan datuk nenek moyang kita yang beramal saleh. Sebab itu kita perlulah, ya, setiap solat, selepas solat kita berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Kedua-dua semua ibu bapa kami, wali ummahatina, semua ibu-ibu kami, ya, ampunkanlah dosa-dosa mereka. Wali jaddatina wa jaddatina, dan semua datuk-datuk nenek moyang kami, ampunkanlah dosa-dosa mereka. Ya, bila dosa mereka terampun, hasil daripada doa kita setiap hari, maka insya-Allah kita akan bertemu mereka besok di hari akhirat. Kita adalah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang menentukan, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam surah At-Tur, ya, yang bermaksud dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Ini kita akan hubung besok di akhirat. Artinya adalah Allah SWT akan tetap mengikutkan seorang anak di orang yang beriman suatu dunia kepada orang tuanya saat di akhirat. Maka apabila orang mukmin berada di syurga, maka anaknya juga tentu berada di dalam syurga. Jadi inilah maksudnya, tuan-tuan, ya. Bila datuk nenek moyang kita dulu orang yang beriman, beramal saleh, dan kita hari ini juga beriman dan beramal saleh, kita akan bertemu dengan mereka di syurga. Jadi apa yang dibincangkan di awal tadi, iaitu isteri Rasulullah menyatakan bahawa beruntunglah anak kecil yang meninggal dunia. Mereka akan dikurniakan apa? Seekor burung dari burung syurga. Maka Rasulullah menjawab secara umum, Allah dah tentukan. Mana kamu tahu ni, kata Rasulullah. Dapat burung dan sebagainya, sebab segala-galanya Allah dah tentukan. Ahli syurga pun Allah dah tentukan, ahli neraka pun Allah dah tentukan. Okay. Jadi mungkin kita akan berfikir. Kita akan berfikirlah, dan kita akan menghisap diri kita. Apakah kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka? Kalau Allah dah tentukan kita ahli neraka, ataupun Allah dah tentukan kita ahli syurga, apa yang mesti kita buat? Kita tak tahu sebenarnya. Kalau kita tahu, kita dah termasuk golongan ahli syurga, ya, kita bolehlah bersenang-senang lenang dulu. Bolehlah kita melakukan perkara-perkara yang mungkin akan mendatangkan kemungkaran, sebab kita dah tahulah kita sebagai ahli syurga. Sebenarnya itu adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak beritahu siapa pun.
Tapi yang sudah pasti Allah sebutkan dalam surah Al-Waqiah, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Yang dah tentu Allah dah tersediakan orang-orang kafir itu neraka. Salasila wa aghlala wa sa'ira. Salasila wa aghlala wa sa'ira. Neraka sa'ir yang ada kekang kaki dia, yang terikat badan dia. Allah dah sediakan untuk orang-orang kafir ini neraka sa'ir. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlala wa sa'ir. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ini orang-orang yang masuk syurga lah. Mereka akan minum daripada air-air syurga tersebut, tuan-tuan. Ini Allah dah sediakan. Maknanya orang kafir memang Allah dah tentukan mereka akan masuk neraka. Sebab itulah kita hari ini kita boleh melihat, bila kita lihat dalam dunia hari ini, dalam dunia hari ini, daripada 7 ke 8 bilion manusia dalam dunia ini, hanya 1.4 bilion sahaja orang Islam yang betul-betul Allah tentukan sebagai orang Islam. Lebih pada itu adalah orang kafir. Itu zaman kita. Maknanya 6.7 bilion, 6.8 bilion adalah orang kafir. Itu zaman kita. Zaman-zaman dulu, termasuk zaman-zaman dulu, berbilion-bilion dah orang kafir. Dan ini dah sediakan neraka untuk dia. Sebab itu kita sangat bimbang lah, tuan-tuan. Satu yang kita bimbangkan bagi kita orang Islam di Malaysia ke di mana-mana ke, bila kita mati, maka kita dikuburkan di perkuburan ataupun di tempat-tempat yang tidak dikuburkan orang Islam. Sebab itu yang berlaku di Johor Bahru baru-baru ni, orang yang menembak di mana tu? Bulu Tiram tu diasingkan. Bila dia mati, orang tu kena tembak mati, diasingkan kubur dia. Walaupun masih dalam kawasan kuburan Islam, tapi dia dijauhkan daripada orang Islam. Untuk menunjukkan bahawa manusia tak tahu dia ni sama ada Allah dah tentukan dia sebagai orang, sebagai ahli neraka ataupun ahli syurga, tak tahu. Tapi bagi kita, apa yang kita buat tu, itu adalah langkah-langkah yang keselamatan. Contohnya seperti kapal terbang yang jatuh di Kupang di Johor Bahru dulu, tahun berapa, tahun 78 ke apa ke, tak dapat tentukan mana mayat orang Islam dan mana jenazah orang Islam dan mana mayat orang kafir. Digaulkan sekali, kemudian disolatkan. Disolatkan, ikutlah solatnya. Tapi kita bagi orang Islam, kita solatkan ikut cara orang Islam lah. Bagi orang yang bukan Islam, dia solatkan cara mereka lah, tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, itu perkara yang berkaitan dengan syurga yang Allah dah tetapkan, dan bagaimana anak-anak kecil yang meninggal dunia awal, apakah mereka ini akan dapat burung daripada syurga. Ini Allah dah tentukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan masalah ini hingga 3 lembar panjangnya, dan menurut beliau bahawa yang paling benar adalah bahawa semua anak-anak yang belum dewasa, baik anak-anak Muslim maupun kafir, akan masuk ke dalam syurga. Hanya Allah SWT lah yang lebih mengetahuinya. Anak-anak orang kafir ataupun anak-anak orang Muslim, kata Al-Qurtubi rahimahullah, akan masuk ke dalam syurga. Yang belum balik, kata Imam Qurtubi, mereka akan masuk dalam syurga. Tapi di ujungnya, dalam penulisan Imam Qurtubi ini, dalam tiga lembaran yang panjang ini, di ujungnya dia kata apa? Hanya Allah SWT lah yang lebih mengetahuinya. Wallahu a'lam. Jadi
Bukanlah bila ulama tu bercakap dia memutuskan sesuatu, tetapi dia bersandarkan kepada Allah yang lebih mengetahui. Tetapi dia buat satu kesimpulan, anak-anak yang belum balik, yang meninggal dunia akan masuk syurga. Dalam pujahan dia sebanyak 3 lembaran panjangnya, Imam Qurtubi membahaskan kaitan anak kecil yang meninggal dunia masuk syurga ke masuk neraka, tapi kesimpulan dia masuk syurga, tapi hujungnya wallahu a'lam. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masuk pada tajuk yang baru, hidangan penghuni syurga. Dalam syurga ada hidangan juga tuan-tuan, dan tuhfahnya hadiahnya. Penghuni syurga akan diberi hadiah ataupun akan menerima hadiah. Dan apakah hidangan yang pertama yang akan dinikmati oleh ahli syurga? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri, radhiyallahu anhu, disebutkan bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, bumi akan menjadi satu potong roti pada hari kiamat. Bumi akan menjadi sepotong roti pada hari kiamat. Artinya bumi yang kita tinggal sekarang ni tuan-tuan, pada kita inilah tempat yang paling hebat sekali. Inilah tempat yang paling luas, yang paling besar, yang paling kita rebutkan antara semua orang dalam dunia ni. Tapi bila hari kiamat besok, Allah letakkan bumi ni hanya macam sepotong roti je, begitu kecil, roti itu ataupun di hari kiamat besok seperti roti je, macam kita makan roti hari ni lah, besok di hari kiamat besok bumi kita ni macam roti je, kecilnya, tidak bermaknanya dan tidak bermanfaat lagi pada waktu itu, pada hari kiamat. Yang kita hari ni anggap dunia kita ni sangatlah besarnya, hebatnya, dan berbagai-bagai pergolakan berlaku dan sebagainya. Tapi bila di akhirat besok, di kiamat besok, Allah jadikan bumi kita ni hanyalah seperti sekeping roti, kecilnya roti, kecilnya bumi kita ni. Allah SWT akan membalikkannya di tangannya. Bumi ini dibalikkan di tangan Allah SWT. Itu saja. Jadi kalau kita duduk di atas bumi hari ini, hanya bumi yang kita duduk itu hanyalah seperti sekeping roti. Bila hari kiamat besok di tapak tangan Allah SWT, Allah balik-balikkan je bumi ini. Sebagaimana kalian membalikkan roti, sebagaimana kita membalikkan roti, kita makan roti, kita balik-balikkan, begitulah Allah menjadikan bumi ini dibalik-balikkan seperti roti. Membalikkan roti kalian, tempat untuk penghuni syurga. Lalu kemudian datanglah seorang Yahudi. Rasulullah bersabda, Allah akan balik ataupun pegang bumi kita ni macam sekeping roti. Maka datanglah seorang Yahudi, dan berkata, semoga yang Maha Pengasih memberkatimu, wahai Abul Qasim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi ni kata kepada Rasulullah, dia tak panggil wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, wahai Abul Qasim. Sebab apa dia panggil Abul Qasim? Sebab Rasulullah ada seorang anak lelaki, yang meninggal awal, umur 2 tahun. Namanya Qasim. Qasim tu nama dia. Abu tu bapa kepada Muhammad, ini adalah bapa kepada Qasim. Dia tak mahu sebut Muhammad Rasulullah, dia sebut Abul Qasim, bapa kepada Qasim. Maukah engkau aku beritahu tentang hidangan penghuni syurga pada hari kiamat? Ini orang Yahudi. Sebab apa yang orang Yahudi ni boleh bercakap dengan Nabi Muhammad SAW tentang apa hidangan yang akan dinikmati di syurga besok? Sebab mereka adalah Ahlul Kitab. Mereka dah baca Taurat, mereka dah baca Injil, dan Nabi-Nabi mereka dah beritahu.
Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, ya. Kalau nak beritahu pun Rasulullah kata boleh. Cakaplah, ya. Lalu orang Yahudi itu pun berkata, hidangan mereka adalah roti. Hidangan ahli syurga adalah roti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, lalu apakah lauk mereka? Yahudi itu pun menjawab, lauk mereka adalah sapi dan ikan. Sapi ni apa dia? Lembu dan ikan. Hidangan ahli syurga besok roti, ya. Kemudian lauknya lembu dan ikan. Ini di syurga, tuan-tuan, ya. Orang Yahudi ini beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diteruskan oleh orang Yahudi ini, hati sapi dan ikan tersebut tidak akan habis dimakan selama 70 tahun. Ya, sapi dan ikan tersebut, hati sapi, hati dia, hati sapi dan ikan, hati sapi tu, hati lembu tu, dan ikan tidak akan habis selama berapa tahun? 70 tahun. Ini apa yang disebutkan oleh orang Yahudi berdasarkan kepada kitab-kitab mereka. Mereka lebih dahulu daripada Nabi Muhammad SAW, dan mereka dah tahu dahulu, ya. Hati sapi ni dan juga ikan ni 70 tahun boleh bertahan lama. Ya. Dan ini pun dalam dunia ini tak terjadilah, tetapi kalau kita pernah baca tentang kehidupan, ya, mereka-mereka yang tinggal di pulau-pulau di Indonesia, ya, Indonesia, mereka tak dapat makanan daripada luar dan sebagainya. Tapi mereka bila dapat menangkap seekor ikan paus yang besar, mereka akan simpan ikan tersebut. Mereka akan keringkan, mereka akan simpan, ya. Kemudian mereka akan makan. Bila makanan yang lain dah tak ada, maka mereka akan potong sikit-sikit ikan apa tu? Ikan paus tu. Itu makanan mereka. Boleh tahan lama. Baik itu bila satu kumpulan umat orang Islam, askar-askar Islam, tersesat, bila mereka nak pergi berdakwah kepada satu kumpulan golongan orang-orang yang bukan Islam di negeri Arab, mereka tersesat sampai di tepi pantai. Sampai ke tepi pantai Laut Merah tu, mereka nampak, ya, seekor ikan paus mati kat situ. Ya. Belum belum busuk lagi lah, ya. Maka mereka pun ambil ikan paus tu, ya, makanan tak ada, mereka makan ikan paus tersebut. Dan bila balik ke Madinah, mereka jumpa Rasulullah, ya, maka Rasulullah, mereka beritahu Rasulullah mereka makan ikan paus tu, adakah boleh ataupun tidak. Rasulullah kata boleh, tapi bagi aku rasa sikit itu. Rasulullah hendakkan sedikit ikan paus tu, ya, nak rasa, ya. Jadi bila kita dalam keadaan darurat, ya, dan jumpa dengan haiwan yang boleh kita makan lah, yang tak payah disembelih, bolehlah kita makan, maksudnya bolehlah dimakan, ya. Ikan tak payah sembelih, walau besar mana pun ikan tak payah sembelih. Tapi kalau lembu, kambing, kerbau, unta kena sembelih. Itu haiwan yang dipanggil al-an'am. Al-an'am kena sembelih. Tapi haiwan haiwan yang hidup di laut, ya, ikan, ya, dan haiwan-haiwan yang lain dalam laut tu tak payah disembelih. Udang ke apa ke besar mana pun dia tak payah sembelih. Tapi haiwan di darat kena sembelih, yang halal lah. Jangan salah faham tak, tuan-tuan, ya. Nak makan harimau sembelih dia. Nak makan babi sembelih dulu, boleh tak? Tak boleh. Jangan buat fatwa baru pula, ya. Makan nak menghalalkan seekor babi itu sembelih dia, tak boleh juga. Ataupun kita mencuri seekor kambing. Kita nak makan kambing tu, kita sembelih. Boleh tak makan daging dia? Boleh, tetapi haram dan berdosa sebab kita makan hak orang lain.
Walai kita tangkap kambing dia, kita sembelih. Sebab kita nak makan, kita sembelih. Kita tahu hukumnya bila sembelih barulah halal makan. Tetapi sebenarnya hakikatnya kita tak, kita makan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun disembelih, tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan. Jadi hidangan penghuni syurga besok yang pertama sekali adalah roti, kemudian lauknya adalah sapi dan apa tadi? Sapi dan ikan. Kalau sapi dan kambing boleh sedap kan? Lauk kambing boleh sedap. Tidak tuan-tuan. Hati sapi dan ikan tersebut tidak akan habis dimakan selama 70 tahun. Adapun makanan penutup mereka di dalam syurga adalah sisa hati sapi dan ikan tersebut. Penutupnya habis sekali lah 70 tahun, makan penutup mereka ada sisa-sisanya. Sisa-sisa yang tinggal sedikit daripada hati sapi dan ikan. Sedangkan makanan paginya adalah daging sapi yang disembelih untuk mereka. Sarapan paginya daging sapi yang disembelih. Adapun minumannya adalah air yang terkenal dari mata air yang disebut dengan salsabil lah. Minumannya air salsabil. Salsabil lah. Dalam surah apa ada sebut kata salsabil ni? Ingat Lalu Rasulullah SAW kata, anda benar. Apa yang Yahudi itu cakap, Rasulullah kata benar. Kita biasa makan roti, lauk kita adalah sapi dan ikan, dan makanan penutup kita adalah sisa-sisa sapi dan ikan, dan minuman kita adalah air salsabil lah. Jadi ingat tuan-tuan, sebab apa kita kena ingat perkara-perkara seperti ini, sebab inilah nikmat yang dikatakan nikmat di syurga ni, yang tak boleh kita bandingkan dengan nikmat yang ada di dunia lah. Kalau dia sebut pun tentang salsabil ataupun sebut pun tentang roti, bukanlah kita nak samakan dengan roti yang ada di dunia ini, tuan-tuan. Menurut beberapa ulama, bahawa ini maksud dengan nazal yang dalam buku diterjemahkan sebagai hidangan adalah apa yang dihidangkan bagi tamu yang baru berkunjung untuk pertama kalinya. Adapun kata tuhfah yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai makanan penutup adalah apa yang dihadiahkan kepada tamu tersebut, baik berupa buah-buahan atau yang lainnya. Tuhfah ni adalah hadiah. Hadiah sama ada dia berupa buah-buahan ataupun yang lainnya, dia panggil tuhfah. Kemudian yang dikatakan apa tadi, maksud nazal adalah hidangan untuk tetamu yang baru sampai, itu nazal. Tuhfah adalah hadiah, sama ada berupa buah-buahan dan sebagainya. Jadi cakap itulah dulu tuan-tuan yang dalam hati Allah. Mudah-mudahan sebanyak sedikit kita ada ilmu yang berkaitan dengan apa makanan dalam syurga besok. Sama tak dengan makanan yang kita nikmati di dalam dunia ini? Kerana itu mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan menggunakan topik hidayahnya buat kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin hifdzal mursalin ilham malaikatil muqarrabin bi abidin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.